Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad imamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi tahirin wa sahabatihi tayyibin wa man salaka masalikahum ila yaumiddin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ma taufiqi illa billahi alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma amin. Yang dikasihi seluruh saf barisan kepimpinan Masjid Az-Zuhdi Qaryah Semelin, tuan-tuan pegawai, ahli-ahli jawatan kuasa, tuan-tuan guru, sahabat saya Al-Fadhil Ustaz Haji Khairuddin, seterusnya muslimin dan muslimat, anak-anak jemaah yang kekal istiqamah mengimarah masjid kita pada malam ini, malam Jumaat penghulu segala hari yang sangat mulia di dalam bulan Rajab, satu daripada bulan-bulan haram yang sangat dihormati. Mudah-mudahan kesemuanya kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah tuan-tuan, malam ni kita sekali lagi mengangkat setinggi-tinggi dan sebanyak-banyak syukur kehadrat Allah Azza wa Jalla, kerana Allah pilih kita lagi. Bukan sahaja dipanjangkan umur usia, bahkan diberikan taat dan tunduk melaksanakan perintahnya bersama-sama dengan orang yang taat dan tunduk kepadanya. Allah lah sesungguhnya jua yang memilih sesiapa yang dikehendaki untuk diberikan kemuliaan pada akhirnya. Alhamdulillah, Allah permudahkan untuk kita sehinggalah kita memilih dengan ikhtiar usaha dan taufik daripadanya, sehingga kita dapat bersama-sama berada di dalam rumahnya, melaksanakan perintahnya, solat maghrib lagi sekali malam ni berjemaah. Sekali lagi dapat berada di antara tetamu-tetamunya di dalam majlis ilmu lagi. Nabi bersabda, innama ummarul masajidi hum ahlullah. Hanya saja yang menjadi pengimarah masjid, orang-orang yang macam tuan-tuan, yang ambil berat dengan rumah Allah, tiap waktu berulang kali dari rumah ke masjid tunduk sujud kepada Allah. Orang yang mengimarahkan rumah Allah ni termasuklah yang ambil cakna sama-sama membangunkan masjid, jaga kebersihan masjid, jaga kemakmuran masjid, pengimarahan masjid. Kata Nabi, hum ahlullah, mereka tu adalah keluarga bagi Allah. Maksudnya tuan-tuan,
Kalau kita ni, keluarga kita, isteri, anak-anak kita tu orang yang rapat, dekat dengan kita, kita sediakan mata kita dan telinga kita untuk melihat dan mendengar permintaan mereka. Kita sediakan segala keperluan mereka itu, ahli keluarga kita kan. Jadi kalau kita ini sudah keluarga Allah, macam mana tuan-tuan? Maksudnya kita dekat dengan Allah. Bila kita minta, Allah akan perkenankan. Ud'uni astajib lakum, kata Allah. Mintalah, nanti akan ku perkenankan. Allah cuma tak perkenankan, mungkin tak semua yang minta hari ni dapat. Ada yang minta waktu tu Tuhan tunai waktu tu. Ada yang Tuhan tangguhkan, tidak hari ni, waktu ini, esok, tidak esok, minggu depan, tidak minggu depan, bulan depan, mungkin 5 tahun lagi, mungkin 10 tahun lagi. Ada yang minta dengan permohonan yang tersendiri, Allah bagi dekat dia pengganti daripada permintaannya yang lebih baik. Yang pasti Allah tetap menepati janjinya, yakin. Sehingga tidak diberi kepada kita di dunia, diberi kepada kita di akhirat. Tuan-tuan, saya dihubungi oleh sahabat saya, Ustaz Khairuddin, minta cakap pasal Isra' Mi'raj. Jadi memang tepatlah sebab kita di bulan Rejab. Tuan-tuan, alhamdulillah kita pun sudah di hujung-hujung PKPB. 4 hari bulan nanti sama-sama kita doa PKPB berakhir. Mudah-mudahan PKPP pun tak ada lah. Mudah-mudahan kita balik asai lah tuan-tuan. Hari ini pun vaksin sudah sampai tadi di Pulau Langkawi. Setelah dia sampai kemarin di negeri Kedah, dia Lok Stang. Dan Yang Amat Berhormat Menteri Besar akan menjadi orang pertama di negeri kita yang akan menerima vaksin, yang akan diterima beliau pada hari Ahad ini di Hospital Sultanah Bayah. Jadi tuan-tuan, saya juga selaku pegawai khas agama, yang mana bila saya pergi ke masjid dan surau dalam negeri ini dengan restu daripada beliau, jadi saya nak ambil kesempatan untuk sampaikan salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, daripada Yang Amat Berhormat Menteri Besar kepada tuan-tuan dan puan sekalian. Terima kasih di atas segala kerjasama, pematuhan SOP yang telah tuan-tuan berikan. Tuan-tuan, selagi kita ini belum bebas daripada COVID-19, maka jom kita terus disiplin dan patuh kepada SOP. Kemarin kita dah tinggal belah-belah saja tuan-tuan. Cuma hari ini dia naik sikit jadi 29. Namun secara jumlah besarnya kita sudah turun di seluruh negara ke angka 1924. Kepala satu ni lama dah tak dengar tuan-tuan ni. Jadi mudah-mudahan dengan vaksin yang sudah diterima oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan frontliner dan akan diterima di seluruh negara, mudah-mudahan Allah Ta'ala yang sebenarnya mempunyai segala sesuatu daripada upaya untuk memberikan penyembuhan, dan kita penuh yakin kepada yang menyembuh itu adalah Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan Allah kesian belah dan angkat wabak COVID ini daripada negara kita yang kita cintai khususnya, dan seluruh dunia Islam dan dunia amnya. Tuan-tuan muslimin dan muslimat sekalian, Nabi kata fatta'unu syahadatul lil mu'minina wa rahmatul lahum wa rijsun 'alal kafirin. Ta'un ni tuan-tuan, COVID-19 ni dah bahagian daripada ta'un. Dia adalah penyaksian untuk orang beriman dan dia rahmat bagi mereka.
Manakala taun atau COVID-19 ni dia ada rijsun, dia adalah najis, yakni kotor, yakni azab alal kafirin, untuk orang kafir. Kita orang beriman, kalau betul kita beriman, maknanya kita akan menjadi menyaksikan COVID-19 yang telah Allah badai kita dalam ujian yang telah setahun lebih dengan kita ini, menjadi penyaksian orang beriman balik kepada Allah. Dia akan yakin dengan qada dan qadar Allah. Dia akan yakin di dalam rukun imannya. Qul lan yusibana illa ma kataballahu lana. Katakanlah bahawa tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah ditentukan atas kami. Dia bertambah keimanan. Dia yakin dengan qada yang ditetap dan ditentukan Tuhan Allah, dan dia akan muhasabah akan dirinya kerana bala ini turun bima kasabat aidikum. Sebenarnya bala yang Tuhan hantar hasil daripada usaha tangan-tangan manusia, tangan-tangan kamu. Allah kata wa ya'fu an kasir. Sebenarnya Allah sudah maafkan untuk kita ini banyak dosa-dosa yang kita buat. Tapi oleh kerana terlalu banyak dosa yang dilakukan oleh manusia, maka Allah turunkan bala untuk mereka itu diheret, ditarik, dikembalikan kepadanya. Jadi orang beriman penyaksiannya dia balik pada Allah. Jadi kalau keadaan kita disentuh oleh bala, kita tak mau balik lagi dekat Allah, kita tak mau kembali lagi muhasabah, melihat, mengkoreksi diri kita, maka alangkah malang dan celakanya kita. Muslimin muslimat dirahmati Allah, kalau orang tu kafir munasabah, dia tidak balik kepada Allah, jadilah rijsun alal kafirin. Maknanya kalau kita yang dah beriman tiba-tiba kufur nikmat Allah, bersedialah untuk menerima azab daripada Allah Subhanahu wa taala. Muslimin dan muslimat sekalian, Al-Isra wal Mi'raj yang disambut setiap tahun memanglah agak luar biasa kita sambut dalam musim Covid. Dulu kalau kita ingat musim-musim dulu, masjid kita bila buat ceramah sempena ini sangat ramai sekali, tuan. Saya lalu tadi sedih sebab saya dah masbuk tadi. Saya lalu tadi tengok surau pun tutup. Sepatutnya surau dibuka, tuan. Saya lalu dekat satu taman tadi, tengah jalan tu, suraunya saya biasa singgah solat dulu masa zaman belum Covid. Tapi surau tu ditutup. Kenapa ditutup? Surau-surau mesti dibuka. Rumah Allah ni mesti dibuka. Rahmat Allah akan mencurah di sini. Kalau kita tutup, apa kita nak jawab? Bukan ada halangan. Dulu PKP dulu yang pertama dulu ya sungguh. Tapi ini bukan PKP lagi. PKP hari itu pun boleh buka. Ini PKPB. Dewan Utama boleh penuh dengan mengikut SOP. Tak ada masalah pun. Kenapa tutup? Itu menunjukkan bahawa al-iman yazid wa yanqus. Iman manusia itu dia boleh bertambah dan berkurang. Tuan-tuan, iman ni boleh bertambah, yazidu bit ta'ah, dia bertambah dengan taat kita kepada Allah. Orang beriman maghrib macam ni di mana depa, tuan-tuan? Kalau bukan di masjid. Kan? Sebab tu Nabi kata kalau kamu tengok orang tu, dia tu sudah berulang-alik sampai jadi adat hidup dia pergi mari masjid. Ya? Iza ra'aitumur rajul ya'tadul masjid awil masajid fashhadu lahu bil iman. Kalau kamu tengok orang tu memang duk berulang-alik masjid, musalla semayang ni, tuan-tuan, saksilah dia orang beriman, tuan-tuan. Kalau sudah jadi darah daging dia dah, dia tak boleh duduk dah tak main masjid. Dia tak senang duduk tak main masjid. Jadi inilah yang semakin hilang dalam kehidupan sebahagian daripada orang dewasa yang jadi bapa, yang jadi ketua keluarga, dan juga sebahagian besar daripada anak-anak muda kita yang kita semua pakal bertanggungjawab di depan Allah. Sebab tu kerajaan kena ambil berat soal hubungan rakyat
dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu Allah kata dalam Quran, allazina immakkannahum fil ardi aqamus salah. Mereka itu yang ni orang-orang Islam ni yang kami telah menangkan mereka, jadikan mereka kerajaan, jadikan mereka pemerintah. Yang pertama mereka kena buat apa dia? Aqamus salah. Mereka kena dirikan semayang. Kerajaan kena dirikan semayang, pemerintah kena dirikan semayang. Pastikan rakyat yang diperintah dirikan semayang. Hubungan kerajaan, pemerintah dan rakyat dengan Allah itu mesti kuat. Merasa Allah memantau, Allah memerhati. Sangat penting. Tuan-tuan muslimin muslimat sekalian, Isra Mi'raj ni tuan-tuan, dia cerita panjang. Kita ni dalam musim ni kita boleh buat sejam je tuan-tuan. Tak boleh macam biasa dulu-dulu ni. Isra Mi'raj ni patut mau 3-4 jam baru nak habis cerita. Tapi kita nak sebut, ambil iktibar, intipati je. Kok mana pun kita kena sebutlah juga Isra tu apa, Mi'raj tu apa. Sebab kadang-kadang ada anak-anak muda kita yang muda-muda ni tak faham. Disebut Isra dan Mi'raj, dia kata sama aja. Padahal dia tak sama. Dia dua peristiwa berlaku dalam satu malam. Isra tu makna lain, Mi'raj tu makna lain, tapi dia tetap melibatkan peribadi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga pengiring utamanya Sayyidina Jibril alaihi salam. Isra artinya jalan malam tuan-tuan. Isra itu adalah satu perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada bumi Makkah, bermula di Masjidil Haram dan dia berakhir di Baitul Maqdis di Palestin untuk kemudian memulakan perjalanan Mi'raj. Nampak tuan? Dengan perjalanan Isra ini Nabi menunggangi seekor binatang surga yang dikenali sebagai burak. Kan? Daripada perkataan barkun, iaitu kilat. Kan? Kenderaan yang menjadi tunggangan para nabi-nabi mursalin dulu adalah burak. Nabi Ibrahim naik burak tu. Cuma kali ini burak bawa seorang manusia yang sangat hebat, Sayyidul Anbiya, Sayyidul Mursalin, penghulu bagi segala nabi, penghulu segala rasul, Nabi Muhammad. Mi'raj pula dia adalah perjalanan daripada bumi ke langit. Naik araja, yang rujuk araja tu mana naik. Naik daripada bawah ke atas. Tak ada naik daripada atas ke bawah, tu nama turun. Nabi naik daripada bawah ke atas melalui setiap lapisan langit dengan diiringi oleh Jibril. Naik macam mana wallahu alam. Borak tak ada dah waktu tu, tambat di bawah. Borak ditambat di tambatan di mana dia lazimnya ditambat. Sebab Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa itu adalah merupakan bumi yang sangat diberkati, di mana mursalin anbiya paling ramai di situ. Nampak tak? Paling ramai di situ. Nabi naik sampai langit pertama, langit kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, sampai lagi atas daripada Sidratul Muntaha tu, sampai di atas lagi. Sampailah berjumpa dengan Allah sendiri, menerima keparduan semayang. Ini tuan-tuan, kita bagi dulu gambaran awal tu. Kemudian dah terima, turun, ambil balik borak tu, balik malam tu juga. Sambung balik yang kata Isra tadi tu. Sebab apa? Dia pergi, dia mesti balik. Dia naik, dia mesti turun. Masa naik dan turun itu Mi'raj. Masa pergi dan balik daripada Masjid Aqsa ke Palestin, Masjid Haram ke Masjid Aqsa di Palestin, daripada Palestin balik itu dia adalah Isra. Perjalanan bumi ke bumi dia panggil. Perjalanan bumi ke bumi dipanggil Isra. Perjalanan bumi ke langit dipanggil Mi'raj. Kedua-duanya adalah
bersumberkan nas. Sebab tu orang yang tolak Isra' Mi'raj ni kafir, tuan-tuan. Dia bukan main-main. No, dia tak boleh. Kita kata ni tak logik ni, macam mana ada ke pula. Cerita tak logik ni bukan kita zaman ni saja tak percaya, tuan-tuan. Zaman tu tak percaya dah. Peristiwa Isra' Mi'raj ini, Nabi bukan cerita detail sampai Mi'raj tu, baru cerita dekat pergi Palestin dia pun mereka tak percaya dah. Dia kata aku baru balik pada Masjid Aqsa, ya, tak percaya dah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ambil satu perjalanan yang begitu jauh pada zaman itu, mengambil masa yang sangat lama, tuan-tuan. Dia panggil pergi sebulan, baliknya sebulan. Akabid al-ibil. Pergi sebulan, balik dekat sebulan. Tiba-tiba Nabi Muhammad pergi semalam, ya. Perjalanan 1200 kilo lebih, 1239 kilometer daripada Makkah sampailah ke Baitul Maqdis. Tiba-tiba Nabi pergi dalam masa 1 malam saja. Pergi lebih kurang maghrib, insya-Allah kita ni balik Qubail al-Fajri, dekat-dekatlah nak masuk subuh. Dalilnya subhanallazi asra bi 'abdihi lailan, ayat yang saya baca tadi awal, maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada 1 malam. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya, yakni Nabi Muhammad. Hamba tu Nabi Muhammad. Pada 1 malam. Malam apa? Malam 27 Rejab. Kata kebanyakan daripada ulama, dia berlaku pada malam 27 Rejab, sekitar umur Nabi 52 tahun lagu tu. Setahun lagi Nabi nak hijrah ke Madinah, berlakulah Isra' itu. Pada 1 malam daripada Masjidil Haram di Makkah hinggalah ke Masjidil Aqsa di Palestin, yang kami berkati di sekelilingnya. Linuriyahu min ayatina, supaya kami tunjukkan kepada Nabi Muhammad itu sebahagian daripada tanda-tanda keagungan kebesaran kami. Innahu huwas sami'ul basir, sesungguhnya dia, yakni Allah, maha mendengar, lagi maha melihat. Itu dalilnya Isra', peristiwa Isra', tuan-tuan. Adapun dalilnya peristiwa Mi'raj terkandung di dalam ayat 13 sampailah ayat ke-18 daripada suratul Najmi. Tuan-tuan boleh balik tengok dalam surah An-Najmi, boleh baca tafsir pimpinan Ar-Rahman. Allah berfirman, walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha. Cerita macam mana Nabi SAW, Allah kata, demi sesungguhnya Nabi Muhammad itu telah tengok malaikat Jibril sekali lagi. Yakni dalam rupanya yang asli. Jibril sekali, kalau kita tengok rupanya yang asal itu 600 keping sayap. Kalau dia buka daripada timur sampai barat, lindung habis, tuan-tuan, tak nampak. No, kalau dia berdiri tak nampak sud tang mana. Punya besarnya malaikat Jibril, rupanya yang asal. Kali pertama Nabi tengok awal-awal dulu, masa peristiwa di Makkah itu. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu yang pertama, takut dan gerunnya Nabi. Jadi kali kedua tengok pada malam itulah, masa Nabi duduk di Sidratul Muntaha, dah lepas ke atas. Allah kata inda Sidratul Muntaha, waktu tu di Sidratul Muntaha, indah jannatul ma'wa, dekat-dekat tu ada surga ma'wa. Idh yakhsha sidrata ma yakhsha, Nabi Muhammad tengok Jibril pada ketika itu, semasa di Sidratul Muntaha itu diliputi oleh makhluk-makhluk di alam gaib yang tidak terhingga, banyaknya, tuan-tuan.
Mazaghal basar wa matagha. Penglihatan Nabi Muhammad tidak berkisar dari menyaksikan dengan tepat akan pemandangan yang luar biasa di situ yang diizinkan Allah melihatnya, dan tidak pula pemandangannya melampaui batas. Laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Kata Allah, demi sesungguhnya Nabi Muhammad telah melihat sebahagian daripada sebesar-besar tanda yang membuktikan luasnya pemerintahan dan kekuasaan Allah Tuhannya. Ni tuan-tuan, yang kata Isra' Mi'raj ini, dia dua peristiwa dalam satu malam. Dia mukjizat tak? Dia mukjizat yang besar. Selepas daripada mukjizat Al-Quran, mukjizat Nabi yang banyak itu, tuan-tuan, mukjizat Isra' Mi'raj duk nombor 2. Punya besarnya mukjizat ini. Mukjizat Al-Isra' wal Mi'raj ini, tuan-tuan, pada ketika ianya berlaku, dia berlaku pada saat di mana Nabi dah tak lama nak berhijrah. Ada banyak huraian daripada ulama tujuan Isra' Mi'raj ini. Peristiwa Isra' Mi'raj ni dia ada tujuan. Ada yang kata tasliyatan lahu, selain daripada tujuan dia nak bawa Nabi naik jumpa dengan Allah sendiri, ambil satu rukun agama yang paling besar dan penting selepas mengucap 2 kalimah syahadah. Tak ada lebih besar dan lebih utama daripada sembahyang atau solat. Semua rukun agama yang lain, puasa Ramadan ka, zakat ka, haji ka, semua yang lain, tuan-tuan, di mana? Di Madinah. Tetapi sembahyang saja diambil ketika sebelum hijrah. Lebih kurang dekat setahun Nabi SAW nak hijrah, Nabi naik dalam peristiwa Isra' Mi'raj untuk mengambil ibadat yang kita duk buat sehari semalam 5 waktu ini sendiri daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pun begitu, kata ulama sirah, ia juga bertujuan tasliyatan lin Nabi, iaitu nak menghiburkan hati Nabi, nak bagi semangat perjuangan kepada Nabi. Sebab apa? Sebab Nabi dah menghabiskan masa yang panjang. Ketika itu umat Islam sudahlah ciput sikit. Umat Islam mustad'afin, mereka ini orang-orang yang lemah, mereka itu ditindas, mereka itu tertindas. Nabi sendiri dihina, dicerca, dipulau dengan begitu dahsyat. Nabi melihat seolah-olah di Makkah itu sudah hampir tiada lagi orang yang nak menyambut akan Islam yang dibawa oleh baginda. Bayangkan, tuan-tuan, Nabi SAW dipulau dengan sahabat selama 3 tahun. Di mana? Di Makkah, tuan-tuan. Bayangkan, sampai tak ada benda nak makan, terpaksa makan daun-daun kayu, pohon-pohon kayu ranting kecil itu makan, tuan-tuan. Bukan takat mereka di pulau tak diberi makan minum, tak ada urusan jual beli, bahkan tak boleh menikah pun. Tak ada menikah kahwin lah, tak ada. 3 tahun. Bahkan Nabi Allah Ta'ala sahaja yang maha tahu hikmahnya. Nabi SAW sekitar tahun yang ke-10, 11 begitu, tahun itu Nabi juga kehilangan tokoh-tokoh yang besar dalam hidup Nabi yang sangat berpengaruh. Bayangkan, tuan-tuan, Am Al-Huzni, tahun duka cita, tahun ke-11, tahun 52, tahun ke-12. Maknanya dekat-dekat, tak jauh berapa bulan Nabi nak pergi, nak diangkat tu ke langit. Nabi kematian Siti Khadijah, yang kemudian tak lama kematian bapa saudara Nabi. Siti Khadijah ni, tuan-tuan, pesak sungguh pengaruh dia. Dia adalah founder Nabi yang utama. Dia jutawan, dia bangsawan, wanita mulia dan terhormat. Bila dia kahwin dengan Nabi, dia serah diri dia dan segalanya untuk perjuangan Rasulullah, suami dia. Dia tak pernah merungut. Dia tak pernah, melainkan hanya tunggu dan tunggu dengan setia
tiap kali Nabi keluar pada saat Nabi belum lagi menerima Islam sebagai agama risalah yang dibawa. Tuan-tuan, Nabi dah suka keluar pergi untuk bertahanus, pergi di Gua Hira. Tuan-tuan, Nabi duduk di situ tiap-tiap Ramadan, dekat-dekat umur Nabi 40. Nabi kahwin umur 25. 15 tahun dia duduk dengan Siti Khadijah. Baru Khadijah jadi isteri seorang Nabi. Nabi diangkat jadi Nabi umur 40. Tapi akhlaknya sangat terpuji. Sebab tu Allah Ta'ala, tuan-tuan, tentukan bahawa Siti Khadijah tidak ada galang gantinya. Sebab itu Allah Ta'ala tentukan Nabi tidak berkahwin dengan mana-mana wanita pun semasa hidupnya Siti Khadijah binti Khuwailid. Hebat Siti Khadijah, tuan-tuan. Dialah yang saat Nabi balik dalam keadaan terketak-ketak. Waktu Nabi terima wahyu pertama, dia sampai saja Nabi sampai depan pintu, Siti Khadijah duk tunggu, tuan-tuan. Dia kata kepada Nabi apa yang mesti dia kata, daripada kekuatan dan semangat. Engkau tak akan disia-siakan, suamiku. Kau selalu menyambung silaturrahim, kau selalu membantu orang yang memerlukan. Nabi itu diberikan sokongan. Dan ketika Nabi kata zammilu ni, selimutlah aku, selimutlah aku, dia selimut dengan penuh kasih sayang. Bila Nabi cerita dia menerima wahyu, dia adalah Rasulullah, Siti Khadijah lah manusia pertama di bumi ini yang beriman dengan Nabi. Tu nak abang peranan isteri. Nah, kita bersama dengan suami dalam susah dan senang. Kita bersama dengan suami untuk mengikut jejak yang ditinggalkan oleh Siti Khadijah yang menyokong Nabi, memberikan segala-galanya kepada Islam yang dibawa oleh Nabi. Mati Siti Khadijah, sedih tak? Sedih, tuan-tuan. Mati pula ponakan Nabi. Dah mati Abi Talib yang sudah macam bapa Nabi. Memang bapa Nabi pun, sebab ayahanda Nabi Abdullah wafat ketika itu Nabi duduk dalam perut ibunya Siti Aminah. Maka dia besar di tangan Abu Talib yang menerima amanah daripada ayahanda Abu Talib, Tok Wan Nabi Abdul Muttalib. Tuan-tuan, pasal apa Nabi lebih sedih? Sebab Abu Talib mati tak Islam. Abu Talib mati tak Islam, tuan-tuan. Sampai Allah Ta'ala turunkan Quran ketika mana Abu Talib mati, Nabi sedih sangat. Kerana ponakan tu yang Nabi teringin nak tengok dia mengucap 2 kalimah syahadah jadi kunci untuk masuk syurga. Tiba-tiba Abu Talib tolak, dia tak mau mengucap, tuan-tuan. Allah Ta'ala turun ayat Quran, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya ya Muhammad, kau tak boleh bagi hidayah pada siapa yang kau kehendaki, tapi Allah boleh bagi hidayah kepada siapa yang dia kehendaki. Tuan-tuan, Nabi tengok habis seolah-olah di Mekah ni tak ada siapa nak terima Islam. Nabi buat keputusan pergi mana, tuan-tuan? Nabi ajak kita dalam perjuangan ni, kita kena jadi macam ayam. Kita jadi macam ayam, tang mana ada ruang, tang tu kita pergi, tang tu kita isi, tang mana ada ruang, di situ kita cari. Macam tu. Pergi. Kok depan, kok kanan, kok kiri, kok belakang. Pergi. Lama-lama bila penuh, dia akan naik, dia akan naik, dia akan naik, dia akan melepuh, dia akan penuh, dia akan tepu. Nabi pergi mana? Nabi pergi ke Taif. Tuan-tuan ingat bila kita pergi Mekah, kita boleh pergi Taif. Taif ni, tuan-tuan, dia macam kita nak naik Cameron Highland. Saya sempat pergi sekali ke Taif. No, waktu pergi tu, tuan-tuan, sejuk. Tengok bukit-bukit Taif tu naik di atas bukit dia, apa nama, tumbuhan-tumbuhan menghijau. Di Taif ni dia banyak buah-buahan sebab dia tempat yang tinggi. Tuan-tuan bayangkan Nabi nak memanjat, Nabi nak mendaki, nak sampai di Taif itu, tuan-tuan. Bukan yang sambut Nabi, walaupun harapan dan impian Nabi untuk melihat orang menyambut Islam daripada penduduk Taif. Tapi yang sambut Nabi bukan tolak al-badru alaina. Yang sambut Nabi bukan kapet merah, yang sambut Nabi bukan bunga manggar. Tapi yang sambut Nabi
adalah lontaran-lontaran batu kerikil yang menyebabkan luka berdarah tubuh Nabi yang mulia. Nabi bukan bodoh. Kita mengaji kan, sifat Nabi ada 4: siddiq, amanah, tabligh, fatanah. Fatanah makna apa Syekh? Cerdik bukan? Nabi memang tak erti baca, tapi Nabi cerdik. Nabi pergi Taif, Nabi bukan pergi dekat pasar dia, kemudian naik atas tu, himpun, wah tuan-tuan penduduk-penduduk Taif sekalian, saya ingin menawarkan Nabi sebagai Nabi kamu, Islam sebagai agama kamu, selamatkan diri kamu dari api neraka. Tak. Nabi pergi mana tuan? Nabi pergi ke rumah pemimpin kabilah, puak kaum yang utama di Taif. Dia pergi satu menawarkan Islam, pergi lagi tawar Islam, pergi lagi tawar. Habis 2-3 puak yang pesat dalam Taif tolak. Nabi pun minta izin, tak apalah, saya akan baliklah kalau lagu tu. Nabi keluar dengan dengan selamatnya harapan baginda, keluar daripada bumi Taif. Nabi diserang ketika Nabi dah dalam perjalanan keluar. Nabi di Balin tu. Jadi hak yang jadi ketua-ketua ni jahat. Dia kalau ketua ni baik, senang tuan-tuan, baik habis hak bawah. Kalau ketua baik, tapi kalau ketua jahat, hak bawah pun jahat juga. Mudah-mudahan ketua kita baik-baik belakang lah no. Tapi nak abang ketua lagu tu. Jadi bila ketua ni dia jahat, dia upah bawah-bawah ni budak-budak jahat. Geng-geng mabuk ketum ni. Balin Nabi tuan-tuan, kalau kita pergi ke Taif itu, dia di satu masjid tu nama apa? Masjid Adas kalau tak salah saya. Masjid Adas. Adas ni satu-satunya orang yang masuk Islam, tapi dia bukan orang Taif. Rupanya kita baca dalam sirah, ada orang masuk Islam, beriman dengan Nabi dalam perjalanan Nabi ke Taif, tapi bukan dalam perjalanan pergi, dalam perjalanan balik. Nabi lari, Nabi ketika itu dilontar, dibalin kan, bersama anak angkat Nabi itu, Zaid bin Harisah, Saidina Zaid bin Harisah. Dua-dua orang dia cuba pertahan Nabi. Nabi dah luka, berlindung di satu kebun anggur. Jadi waktu itulah ada tuan kepada pemilik kebun itu, saya tak ingat, Utbah kah, dua beradik tu. Dia bagi dekat Adas. Adas ini dia mai daripada belah Iraq sana. Dia mai daripada belah sana. Sana tu ada Nabi juga, di sebelah Iraq tu. Dia mai, kemudian bagi dekat Nabi Muhammad, disuruh oleh tuan dia. Jadi Nabi Muhammad bila ambil buah anggur itu, Nabi nak makan, Nabi baca bismillah. Jadi Adas ni terkejut sebab orang sana tak baca lagu tu. Dan bila Nabi tanya dia dari mana, dia bagi tahu dia mai daripada sebelah Iraq. Lalu Nabi menyebut tentang Nabi mereka di sebelah sana. Dia beriman dengan Nabi, dicium dari Nabi, tuan-tuan, dicium tangan Nabi. Jadi Allah pujuk Nabi dalam perjalanan balik. Orang-orang Taif ni tuan-tuan, mereka seorang pun tak mau, sampai ke peringkat bila Nabi dalam luka berdarah itu merasa sangat sedih, angkat tangan kepada Allah, berdoa. Jadi Allah nak ajak Nabi, Nabi nak ajak kita. Hak jadi para pendakwah, jangan jadi juru laknat umat, tetapi hendaklah menjadi para pendakwah yang sentiasa penuh hikmah, mengajak umat untuk balik kepada Allah, menyedarkan umat tentang perjuangannya Rasulullah. Tuan-tuan, kalau ikutlah Nabi Muhammad sudah pada ketika dia berdarah-darah itu, tuan-tuan, dah lah perjalanan 100 kilo nak balik pula, tuan-tuan, bukan naik 4x4, bukan naik pacuan 4 roda. Nu nak balik pula ke Mekah berdarah-darah, tuan-tuan. Malaikat Tuhan hantar mai kat Nabi, abang kat Nabi, saya ni Allah Ta'ala hantar ni. Tuan, kalau tuan setuju, lah ni nak angkat bukit Taif ni, bukit Mekah ni, hampuk atas kepala awak ni, biar mati bang. Nampak tak?
Tapi Nabi kata apa? Nabi kata jangan. Nabi tak bagi, tuan-tuan. Padahal Nabi SAW ketika dia berdoa itu, dia sangat menyentuh hati. Nabi berdoa tu, Allahumma inni ilaika ashku da'fa quwwati wa qillata ilati wa hawani 'alan nas. Ya Allah, aku mengadu padamu, ya Allah, betapa lemahnya kekuatanku, betapanya hinanya aku, betapa sedikitnya helah aku ni nak ajak orang pada Islam. Wa hawani 'alan nas, hinanya aku di mata manusia ni, ya Allah. Tu Allah hantar mai malaikat. Tapi waktu mana Nabi boleh saja perintah malaikat, yes, boom, mati habis. Nabi tak ajak kita, Nabi tak bagi. Bahkan Nabi kata, ad'ullah an yukhrija min aslabihim man ya'budu ala wajhi hazil ard. La'allallah, mudah-mudahan Allah akan keluarkan daripada tulang sulbi mereka ini semua hamba-hambanya yang akan menyembah Allah di muka bumi. Nampak tak, tuan-tuan? Sampai sejarah membuktikan selepas itu, bila pembukaan kota Mekah tahun ke-8 Hijrah, berbondong-bondong orang-orang musyrikin memeluk Islam, termasuklah benih-benih yang datang bersama dengan Islam daripada orang-orang Taif itu. Ini nak ajak kita. Nah, kita jangan jadi juru laknat, tetapi kita hendaklah menerang penuh hikmat. Kita jangan menyerang, tetapi kita menerang. Muslimin muslimat sekalian, balik daripada peristiwa itulah, kalau tuan-tuan buka dalam ulasan Syekh Mutawalli Sya'rawi, Syekh Mutawalli Sya'rawi ni ketika mengulas ayat innahu huwas samiul basir, hujung ayat Al-Isra ayat 1 itu, sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Apa makna dia kata? Allah Maha mendengar itu maksudnya Allah Maha mendengar akan cacian yang mencaci, celaan orang yang mencela, nistaan orang yang menista, mereka yang kata dan kutuk Nabi, dan Allah juga Maha mendengar akan permohonan dan rintihan Nabi. Allah Maha melihat apa yang mereka dah buat pada Nabi kekasihnya Allah. Allah juga nampak apa berlaku pada Nabi, berdarah-darah tubuh Nabi yang mulia. Seolah-olah Allah kata, Muhammad, biarlah satu dunia ini pun menolakmu, seluruh isi langit sedang menanti-nantimu untuk dimuliakan. Jadi balik daripada peristiwa di Taif itulah tak lama, kata ahli sejarah, berlaku peristiwa Isra' Mi'raj, tasliyatan lin Nabi, untuk menghiburkan hati Nabi. Sebab tu dalam perjalanan Isra' Mi'raj ni, Nabi jumpa dengan Nabi-Nabi. Nampak tak? Nabi naik borak, Nabi duduk tidur. Kita tak boleh cerita perinci panjang, bang naik masuk Isya lah. Tapi tak naik je, sikit lah. Jadi Nabi dibelah dada, kan? Nak abang kata persiapan kita dalam perjalanan hebat, mesti kena belah dada. Nabi belah dada. Apa hikmah Nabi belah dada? Hikmah Nabi belah dada, nak abang umat dia pun kena belah dada. Nabi SAW, dia adalah makhluk paling mulia, tak belah dada pun tak apa. Tapi Nabi sebelum Isra' Mi'raj, dia belah dada, dicuci hati oleh malaikat Jibril, dimasukkan iman, dimasukkan hikmah dalam dada Nabi. Nak abang kata kita umat dia pun kena belah dada, kena ada iman, kena masuk ilmu. Sebab kita nak melalui perjalanan hebat, nak melalui cabaran hebat. Nabi Muhammad dibawa dalam perjalanan itu. Dalam perjalanan Isra' tu, tuan-tuan, naik borak ni nama dia perjalanan bumi. Macam saya kata, borak dia bukan terbang naik sampai 1000 meter daripada bukaan bumi. Dah, borak ni dia jenis binatang, tang mana dia tengok, kaki dia lompat, tang tu sampai. Dia rendah daripada kuda, besar pada kaldai. Rendah pada kuda, kecil pada kuda, besar pada kaldai. Tapi dia lompat, kaki dia, tang mana dia tengok, tang tu kaki dia sampai. Sebab itu perjalanan tu nama dia perjalanan bumi. Jadi Nabi singgah, termasuklah yang pertama Nabi singgah di Yasrib. Ya, waktu tu nama dia Yasrib. Disuruh Nabi semayang, kan? Singgah lagi di mana?
di Bukit Tursina di Mesir. Mana Nabi biasa pergi Mesir? Singgah di Bukit Tursina, tempat Nabi Musa bermunajat itu. Singgah di Baitul Laham, tempat Nabi Isa. Sampailah setiap tempat itu semua Nabi semayang. Nah, abang semayang tu besar tuan-tuan. Padahal belum disyariatkan. Nabi dah disuruh semayang. Sampailah akhirnya Nabi di Baitul Maqdis. Sampai di Baitul Maqdis tu turun-turun, Nabi disambut oleh para Nabi. Semua Nabi ni. Tuan-tuan, Nabi bukan pergi dengan roh. Sebab itu disebut bi'abdi. Kalau dia pergi dengan roh, Allah akan sebut biruhi abdi. Abdun ni makna hamba. Hamba itu dia terbentuk daripada jasad dan roh. Makna Nabi pergi dengan roh. Nampak? Nabi sampai di sana, tentulah yang menyambutnya juga adalah jasad dan roh. Sebab tu ulama walaupun selisih pandangan, mereka menyatakan bahawa yang menyambut Nabi adalah jasad dan roh. Makna Allah Ta'ala hidupkan para anbiya dan mursalin, sambut Nabi. Dan ketika ramai di dalam Masjidil Haram itu, Masjidil Aqsa itu duduk tunggu Nabi, maka Jibril kata kepada Rasulullah, pergilah dan jadilah imam. Pergi jadi imam. Nabi jadi imam semayang, mereka jadi makmum. Sebagai satu lambang peristiharan Nabi adalah Sayyidul Anbiya, Sayyidul Mursalin. Nak abang kata Nabi yang teruk ditekan di bumi tu, yang sampai berdarah-darah, luka apa semua, Nabi yang sedih, orang yang masuk Islam sikit ni, tiba-tiba disambut oleh seluruh Nabi-Nabi dan Rasul. Tuan-tuan, apa nama, ada Nabi-Nabi mau 124,000 tu, penuh orang sambut Nabi jadi imam. Kemudian tuan-tuan, adalah cerita riwayat sebut diberi pilihan, Nabi memilih susu, fitrah. Nabi dia tak memilih yang lain, dia memilih susu. Kemudian Nabi naik dalam peristiwa Mi'raj. Naik di dalam peristiwa itu, lalu di tiap-tiap langit berjumpa dengan nabi-nabi tertentu di tiap-tiap langit, yang menunjukkan macam mana mereka memuliakan Nabi. Jumpa Nabi Adam sebagai bapa segala nabi, kan? Jumpa Nabi Yahya, Nabi Isa, jumpa Nabi Yusuf, jumpa Nabi Idris, jumpa Nabi Harun, jumpa Nabi Musa di langit yang ke-6. Last sekali jumpa Nabi Ibrahim di langit yang ke-7. Sampai langit ke-7, tengok-tengok ramainya malaikat di langit ke-7 sedang berada di Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur, kata ulama, dia bertentangan dengan Baitullahil Haram. Kalau kita lepas ketui batu dari Baitul Ma'mur di langit ke-7, dia akan jatuh tepat di atas Baitullah di Makkah. Tuan-tuan, dalam hadis yang sahih disebut Baitul Ma'mur itu tempat ibadatnya para malaikat, yang malaikat itu setiap hari akan masuk 70,000 sekaligus di dalam Baitul Ma'mur, dan mereka itu setiap hari bersilih ganti. Sekali sahaja boleh masuk setiap daripada malaikat itu. Makna 70,000 itu sekali ya. Macam ramainya malaikat. Malaikat ni tuan-tuan, tempat tinggal mereka di langit. Langit pertama, langit kedua sampai langit ke-7. Tu malaikat duduk. Dan mereka ini boleh pergi ke Baitullah. Di mana? Baitul Ma'mur. Kita duduk di sini pergi mana? Baitullah di Makkah. Mereka pergi Baitul Ma'mur. Sehari 70,000 masuk, tak boleh masuk dah. Kita kalau pergi Baitullah, pergi berkali-kali kita boleh masuk. Kita balik tidur, kita pergi pula. Kita tidur, kita tawaf, kita mangkit, kita sambung pula. Kita balik mai sini, beli tiket pergi pula. Betul tak betul? Malaikat tak boleh. Tengok-tengok situ ada Nabi Ibrahim duduk bersandang di Baitul Ma'mur. Maklum, bukan biskut Ma'mur nah. Ni tunggu raya, ni Baitul Ma'mur. Lalu Nabi Ibrahim, Nabi tengok muka dia nak macam Nabi. Muka Nabi Ibrahim nak macam Nabi. Nabi tak kenal. Nabi tanya Jibril. Jibril kata itulah Nabi Ibrahim. Pergilah untuk menyegur salam dengannya. Pergilah. Nabi Ibrahim pun dia jumpa, ringkas cerita. Kemudian Nabi naik atas lagi bersama dengan Jibril.
Sampailah Nabi tengok ayat-ayat apa semua ni, qalam. Dia Nabi SAW ni naik sampai Sidratul Muntaha. Nak naik lagi tu Jibril tak boleh pergi dah. Jibril tak boleh naik dah. Jibril kata, kalau engkau ya Rasulullah, engkau naik, engkau lepas. Tapi kalau aku pi, in taqaddamtu ihtaraktu, kalau aku gagah juga aku terbakar. Makna Nabi SAW begitu mulia sehingga Jibril, penghulu segala para malaikat, itu pun sudah tak boleh pi. Nabi pi seorang-seorang berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, ringkasnya lagi, Nabi pun terimalah sembahyang. Tadi kita cerita tentang macam mana Nabi dihiburkan, untuk diberi kekuatan kerana Nabi telah teruk ditendas, dihina orang Islam, diseksa sebagainya. Untuk balik berdakwah ni, Nabi naik, diangkat sampai berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, menerima keparduan sembahyang, menceritakan bagaimana ketinggian dan kemuliaan Nabi, dan juga memberitahu kita tentang ketinggian dan kemuliaan ibadat yang namanya sembahyang. Sembahyang Tuhan bagi sendiri kat Nabi. Hak lain, malaikat Jibril buat turun pergi jumpa dengan Nabi. Tuan-tuan, hikmah Allah Ta'ala telah takdirkan diberi kepada Nabi Muhammad awal-awal 50 waktu sehari semalam. Tuan-tuan bayangkan 50 waktu. Tak ada buat apa tuan-tuan, baru menoreh 2 batang pokok, bang pula. Nak kena sembahyang pula. Pasal apa? 50 waktu sehari semalam. 5 waktu pun tak dan. Tu tak sembahyang tu tak dan tu. Tak dan dia kata tu. 5 waktu pun tak dan. Kalau 50 mampu. Nabi terima 50, turun. Lalu kot Nabi Ibrahim turun langit ke-6, jumpa Nabi Musa. Nabi Musa ni tuan-tuan, masa awal jumpa pun dia dah sedih dah. Nabi Musa ni menangis dia jumpa Nabi tuan-tuan. Jibril tanya Musa, wahai Nabi Musa, yang teriak pasal apa? Dia kata, dia tunjuk kat saudaranya Nabi Muhammad. Dia kata, aku sedih kerana umat aku sikit dalam syurga. Umat Nabi Muhammad ramai dalam syurga tuan-tuan. Syukur banyak-banyak tuan-tuan, tapi kita dalam ramai itu pun sikit kerana lagi ramai hak duduk dalam neraka tuan-tuan. Sampai kat Nabi Musa, Nabi Musa tanya Nabi Muhammad, Nabi Muhammad apa abang? Nabi Musa lah yang Allah takdirkan nasihat Nabi. Dia kata, pergilah, umat aku lagi gagah. Nabi Musa umat dia tough tuan-tuan, umat dia lagi kuat, tapi mereka pun tak mampu. Pilah minta. Akhirnya ringkas cerita, Nabi Muhammad jumpa dengan Allah daripada 50 sampai tinggal 5 pun Nabi Musa kata, pilah minta, 5 pun tak larat. Rupanya tak larat sungguh 5 pun tak larat. Tuan-tuan, Nabi Muhammad kata, innistahyaitu min rabbi, aku sudah malu dengan Allah Tuhanku. Ketika itulah terdengar suara menyatakan bahawa aku telah pardukan kepada umatmu 5 waktu sehari semalam dengan ganjaran 50 waktu. Nampak tak? Allah nak bagi kat kita. Kita ni dipardukan 5 waktu. Subuh, Zuhur, Asar, Maghrib, Isya. 5 aja. Tapi ganjarannya 50. Makna semayang Isya lagi macam 10 kali Isya. Semayang Maghrib tadi macam 10 kali Maghrib. Semayang subuh esok macam 10 kali subuh. Semayang lohong esok macam 10 kali lohong. Semayang asar 10 kali asar. Jadi 50. Jadi semayang satu fardu macam 10. Banyak dah pahala? Banyak. Mau kalau tinggal, banyaklah juga dosa tuan-tuan. Sebab tu tak semayang, dosanya besar. Muslimin muslimat sekalian, hak yang Nabi jumpa macam-macam dalam perjalanan itu adalah gambaran. Ada riwayat cerita Nabi jumpa dengan panggilan-panggilan. Ada panggilan Yahudi, ada panggilan Nasrani, ada panggilan dunia, ada panggilan setan, macam-macam. Ada balasan yang puak berzina, ada puak makan riba, apa semua ni. Ini adalah merupakan satu gambaran yang dipaparkan di dalam
kisah Isra' Mi'raj yang hebat, nak bagi tahu isyarat besar dan penting kepada umat Nabi Muhammad. Inilah yang kita akan jumpa. Inilah yang akan kita temui. Siapa nak lepas daripada bisikan syaitan, godaan syaitan, bisikan Yahudi, bisikan Nasara, panggilan-panggilan Yahudi, Nasrani, zina, riba dan segala macam lagi ni, siapa nak berjaya, nak jadi macam wanita hebat seperti Masyitah, siapa nak dapat kemuliaan seperti balasan hebat orang-orang berjihad fisabilillah, yang tanam hari tu tumbuh hari tu, tuai hari tu, dapat hasil berlipat ganda, semuanya kena balik kepada asal awal. Apa dia tuan-tuan? Berat belah dada, buka, ambil hati, cuci, masukkan iman, masukkan hikmah ilmu. Tuan-tuan, ilmu dan iman itu mesti diamalkan. Iman akan bertambah. Al-imanu yazidu bit ta'ah. Iman itu bertambah dengan taat. Makin taat makin bertambah iman, makin taat makin bertambah iman. Wa yanqusu bil ma'asi, dan dia akan kurang dengan maksiat. Bila kita derhaka, iman pun kurang. Bila kita derhaka, iman pun kurang. Bila kita tak semayang, iman pun kurang. Bila kita derhaka kepada Allah, kita makin jauh, kita makin jauh, kita makin jauh. Waktu kita jauh tu kita pergi mana? Kita dibelenggu syaitan. Syaitan belenggu kita. Nampak tak? Syaitan belenggu kita, maksud dia apa? Syaitan tipu kita. Wa may ya'shu an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Siapa-siapa yang lupa dia ingat, dia tak semayang, dia tak tunai perintah Allah, dia lupa kepada Allah. Allah perintah dia semayang, dia tak semayang, berlambak berlungguk hari ni yang tak semayang, tuan-tuan. Nuqayyid lahu syaitana, kami niscaya akan tambat untuk orang hak lupa ingat kepada Tuhannya Allah ini akan setan. Setan tu Allah tambat dia. Tambat kat apa? Tambat kat orang tu. Fahuwa lahu qarin. Setan itu akan jadi bayang dia, ikut dia. Setan tu follow dia, jadi bayang dia. Setan tu lah akan bisik dekat dia. Setan tu lah akan bisikkan harapan-harapan dekat dia. Setan itulah akan hias sehingga maksiat itu yang keji nampak elok. Tuan-tuan, dah tak semayang. Berapa ramai anak muda hari ni tak semayang? Berapa ramai hari ni yang jadi pak, yang jadi suami, yang jadi isteri tak semayang? Tak semayang. Tuhan hantar Covid mai tegur kita, masih lagi tak mau balik dekat Allah. Zina berleluasa. Tuan tengok, sugebuk mendedahkan dalam Malaysia ni, tuan-tuan. Sugebuk mendedahkan. Yang jadi keahlian dalam sugebuk, dalam aplikasi itu, beratus ribu, 400 ribu. Malaysia ni negara ketiga lepas daripada India dan Indonesia, jumlah sugar daddy paling ramai. Dia ada 40 ribu orang lebih. Tuan-tuan, baru-baru ini didedahkan mahasiswi universiti, dia ada 14 ribu siswi universiti. 10 buah U, termasuk 2 dalam 10 tu universiti awam milik kerajaan, IPTA. Apa maksud sugar baby? Nak jadi perempuan simpanan, janji hampa bayar duit. Makna zina berleluasa. Tuan-tuan, bila tak semayang ni habis, cempera habis. Tak semayang ni, kan Allah katalah dalam Quran, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya semayang itu cegah perbuatan keji dan mungkar. Tak semayang, habis. Semayang tak ada, dia tak ada ablun minallah, dia tak ada. Semayang itu pasal kita bukan sahaja melaksanakan perintah Allah
Bahkan semayang itu tujuannya adalah untuk menjadi bukti ingat kita pada dia. Nampak? Semayang oleh kamu supaya kamu ingat dekat aku. Tak semayang tak ingat. Maknanya mafhum mukhalafah dia. Semayang itu akan cegah perbuatan keji dan mungkar. Hang tak semayang, hang akan terjebak dengan mungkar. Depa dua abang pasal lah ni, kalutlah Malaysia ni dia punya indeks rasuah antarabangsa Malaysia jatuh angka 57. Tuan-tuan, pasal apa tak jadi macam Singapura? Pasal apa tak jadi macam Norway? Tak jadi macam Switzerland? Mereka negara bukan Islam, tapi indeks rasuah mereka, makna mereka menghayati ajaran Islam. Tuan-tuan, bila kita Islam ini aja, ini ujiannya. Mereka tu kapiak, tak gaduh hantak dah kat mereka syaitan. Sebab mereka kafir. Ada syaitan ada, tapi syaitan nak attack sangat siapa? Kita ni Islam. Cuba tuan-tuan tengok rasuah yang hari ni duk jadi kalang kabut tu. Punca dia apa? Punca dia tak takut Allah ya. Tak takut Tuhan ya. No, daripada mula sempadan sampailah ke dalam. Hak duk jaga pintu sempadan, patut depa sanggup untuk mempertaruhkan nyawa mempertahankan pintu sempadan. Sempadan negara 2 jam sekali tukar. Berapa ramai tentera kita kena periuk api, berapa ramai tentera kita terkorban, tapi berapa ramai pula yang sanggup dibeli oleh mereka yang sanggup memberikan sedikit daripada laba dunia untuk lepas masuk ke dalam negara kita. Berapa ramai pegawai immigration didakwa, berapa ramai pihak polis yang didakwa, berapa ramai JPJ yang didakwa, berapa ramai jabatan pendaftaran yang didakwa, berapa ramai pemimpin yang terlibat dalam rasuah. Semua ini adalah akibat kita tak takut dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu nak abad kat tuan-tuan, nak balik semula, nak selesai masalah zina, nak selesai masalah riba, nak selesai masalah tak semayang, nak selesai masalah macam-macam, semua ni nak kena balik kepada buka balik dada kita. Buka balik, muhasabah semula. Cuci hati balik, buang semua mazmumah, buang semua syaitan iblis tang tu, masukkan iman. Jadilah hamba yang benar beriman kepada Allah. Kemudian masukkanlah hikmah ilmu. Ya, tuan-tuan, sebab tu saya sokong institusi masjid kita yang telah perkasa dengan majlis-majlis ilmu yang kita buat berkala, teruskanlah dan jom kita bawa anak isteri kita mengaji. Hari ni tak susah pun, kerana kalau tak ada di masjid, kerana masjid ni hanya ada kuliah maghrib, ada kuliah subuh macam esok pagi, kadang buat kuliah duha. Di rumah kita pun ada YouTube yang kita boleh buka, tengok ustaz-ustaz yang mana aliran kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tuan-tuan tengok, tuan-tuan ambil, tuan-tuan faham, supaya itulah yang akan memberikan kekuatan kita untuk menghadapi banyak lagi cabaran yang menanti di depan. Tuan-tuan, jadi balik semula ke alam bawah ni ialah kita semua kena menjadi mata rantai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita istiqamah dengan ajaran baginda yang telah baginda tinggalkan. Taraktu fikum amrain ma in tamassaktum bihima lan tadillu ba'di abada. Kitab Allah wa sunnati, aku tinggal kepada kamu 2 perkara, selama kamu pegang sungguh-sungguh dengan kedua-duanya, kamu tidak akan sesat selama-lamanya. Jom kita jadi ayah yang terbaik, kita jadi ibu yang terbaik buat anak-anak kita, yang mereka itulah harta hidup kita yang paling mahal. Jom kita jadi anak-anak Korea yang sama-sama mengajak kepada kebaikan dan sama-sama mencegah daripada kemungkaran. Jom kita bahu-membahu, yang kaya santunilah yang miskin dengan bantuan yang kita bagi. Kedah ni tuan-tuan, harapan kerajaan negeri untuk sama-sama menjadi tempat berteduh orang-orang miskin dan tempat orang-orang kaya berbakti. Mudah-mudahan Kedah sejahtera, nikmat untuk semua itu menjadi kenyataan. Maksud sejahtera adalah Islam, aslim taslam.
jadi Islam yang sebenar, kamu akan sejahtera. Maka kita semua tentulah akan teringin sekali untuk melihat kesejahteraan itu menjadi nyata dalam kehidupan kita. Saya sekali lagi mengharapkan supaya perpaduan dapat dijaga, ukhuwah dapat dipelihara, yang jauh kita dekatkan, yang dekat itu kita rapatkan, yang rapat itu kita satukan. Jangan lagi kita porak-peranda dalam perpecahan. 60 tahun lamanya kita berkelahi, tuan-tuan. Cukuplah kita berkelahi itu, tinggalkan semua perkelahian, persengketaan, permusuhan. Pegang prinsip yang Allah ajak, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tolonglah kamu, bertolong-tolongan oleh kamu dalam perkara kebaikan dan ketakwaan. Jangan tolong di atas dosa dan permusuhan. Biar di mana ada kebaikan, di situ ada kita. Di mana pahala, di situ ada kita. Di mana ada kejahatan dan dosa, kitalah orang yang paling jauh daripadanya. Terima kasih Ustaz Khairuddin. Terima kasih tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Mudah-mudahan ada manfaat dalam waktu yang terbatas ini. Saya dapat menguraikan serba sedikit daripada Al-Isra' wal Mi'raj bagi tahun ini. Wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma hdi qaumana fa innahum la ya'lamun. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma zidna ilma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma irfa' 'anna al-bala' wal waba' wal ghala' wal fahsya' wal munkar wal baghya wal adha wal zulma wal fitan ma zahara minhu wa ma batan. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal juzam wa min sayyi'il asqam. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala' wa darkis syaqa wa su'il qada' wa syamatatil a'da. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.